baru-baru ni telah melancarkan Proton Exora yang baru. Tapi nak kata major facelift pun bukan, nak kata minor facelift pun bukan. Hanya perubahan yang sangat kecil saja untuk model Exora 2022 ni. Yang mana kalau kita lihat hanya terdapat perubahan pada bahagian logo. Yang mana Proton meletakkan logo yang baru untuk model Exora. Sejak diperkenalkan pada tahun 2009 sehinggalah sekarang tahun 2022, lebih kurang 13 tahun model Proton Exora ni. Dan sepanjang 13 tahun tu terdapat beberapa perubahan yang telah dilakukan. Lebih kurang 6 perubahan yang telah dilakukan oleh Proton untuk model Exora. Dan untuk perubahan yang dilakukan pada Exora untuk tahun 2022 ni adalah merupakan perubahan yang terakhir sebelum ianya digantikan dengan model baru, iaitu Proton X90. So video pada kali ini kita lihat adakah berbaloi kita beli Proton Exora 2022 ni berbanding dengan Pro 2 Alza second generation yang baru. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe, silalah belanja sikit subscribe kan. Dan jangan lupa tekan button loceng. So berbalik kepada persoalan tadi, adakah berbaloi kita beli Proton Exora ni ataupun lebih berbaloi beli Pro 2 Alza second generation yang baru? Sebelum tu kita akan lihat beberapa aspek sebelum kita nilai antara dua model ni mana yang lebih berbaloi. Firstly, kita akan lihat daripada segi harga dan cost maintenance untuk kedua model ni. Kalau kita lihat untuk Proton Exora akan hadir dengan dua variant, iaitu variant eksekutif dengan harga RM62,000, manakala untuk variant premium berharga pada tanda harga RM69,800. Manakala untuk Pro 2 Alza hadir dengan 3 variant, iaitu variant X yang berharga RM62,000, manakala untuk variant H berharga RM68,000. Manakala untuk top spec variant Advance berharga RM75,000. Untuk kesemua harga yang saya sebutkan tadi adalah harga yang tak termasuk sekali dengan insurans dan road tax lah. Tapi untuk perbandingan yang kita nak buat ni, kita akan lihat untuk model Proton Exora versi premium dengan harga RM69,800 dan juga Pro 2 Alza variant H yang mana berharga lebih kurang RM68,000. So kita akan compare untuk Proton Exora variant premium dengan Pro 2 Alza variant H, kerana kedua model ni berada dalam julat harga yang lebih kurang sama, iaitu RM68,000 sehingga RM70,000. Seterusnya kita lihat untuk cost maintenance kedua model ni. Kita ambil cost maintenance ni dalam tempoh 5 tahun. Untuk Proton Exora dalam tempoh 5 tahun ni cost maintenance lebih kurang RM3,966, manakala untuk Pro 2 Alza lebih kurang RM3,162. So daripada segi harga dan cost maintenance, Pro 2 Alza mendapat 1 markah. Seterusnya kita lihat daripada segi size dimension. Tapi sebelum tu, kalau korang nak tahu Pro 2 Alza dan Proton Exora ni berada dalam kategori MPV tapi berlainan segmen. Yang mana untuk Proton Exora ni berada pada segmen C, manakala untuk Pro 2 Alza berada pada segmen B. So semestinya kita akan lihat Proton Exora ni lebih besar berbanding dengan Pro 2 Alza. Dari segi size dimension untuk Proton Exora, saiz panjangnya lebih kurang 4,610 mm, manakala untuk Pro 2 Alza 4,425 mm. Ini menunjukkan Proton Exora ni dia lebih panjang berbanding dengan Pro 2 Alza. Namun untuk saiz wheelbase pada Proton Exora ni dia lebih kecil sikit, lebih kurang 2,730 mm, manakala untuk Pro 2 Alza 2,750 mm. Perbezaan yang sangat sedikit lah. Saiz lebar pada Proton Exora ni lebih kurang 1,809 mm, manakala untuk Pro 2 Alza lebih kurang 1,730 mm. Dan untuk tinggi pada Proton Exora lebih kurang 1,691 mm, manakala untuk Pro 2 Alza lebih kurang 1,670 mm. Ini menunjukkan untuk saiz lebar dan tinggi pada Proton Exora dia lebih besar lah berbanding dengan Pro 2 Alza. Seterusnya untuk ground clearance pada Proton Exora ni lebih rendah sikit, lebih kurang 155 mm, manakala untuk Pro 2 Alza tinggi sikit, lebih kurang 160 mm. So daripada segi size dimension, ini menunjukkan Proton Exora ni dia lebih besar sikit lah berbanding dengan Pro 2 Alza. So 1 markah untuk Proton Exora. Terusnya kita beralih ke bahagian eksterior pula. Daripada segi bahagian eksterior, kalau kita lihat untuk Proton Exora ni tak ada apa nak diperkatakan pun.
Sebabnya design reka bentuk dia sama je. Sejak diperkenalkan pada tahun 2009, tak ada perubahan yang major lah untuk Proton Exora ni. Untuk bahagian lampu pada Proton Exora hanya menggunakan lampu halogen yang biasa. Manakala untuk Produk Azza menggunakan platform yang baru, iaitu platform DNGA, dan reka bentuk yang serba baru, lebih moden dan lebih sporty. Produk Azza menggunakan lampu jenis LED yang mana hadir dengan function adaptive driving beam dan juga auto high beam, yang mana terdapat juga penggunaan sequential signal. So daripada segi eksterior, kacang je lah kita bagi dekat Produk Azza, satu markah. Seterusnya kita lihat bahagian interior. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan bahagian interior, Proton Exora ni nampak sangat old school lah jika nak dibandingkan dengan Produk Azza, yang mana design dashboardnya lebih nampak premium dan lebih modern. So satu markah untuk Produk Azza. Seterusnya kita lihat pada bahagian head unit. Untuk bahagian head unit pada Proton Exora ni, dia menggunakan 7 inci display, yang mana akan hadir dengan sistem JQI yang baru. Dengan adanya sistem JQI ini akan hadir dengan voice command, iaitu High Proton. Terdapat juga sistem mirroring untuk head unit pada Proton Exora ni, yang mana kita dapat display daripada handphone ke head unit. Manakala untuk head unit yang ada pada Produk Azza, variant H ni hadir dengan 9 inci display, tapi tidak hadir dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto, yang mana terdapat untuk model advance sahaja. Namun head unit pada Azza variant H ni akan hadir dengan sistem mirroring jugalah. Cumanya head unit yang ada pada Proton Exora lebih advance lah berbanding dengan head unit yang ada pada produk Azza variant H. So dekat sini Proton Exora menang lah, satu markah untuk Proton Exora. Seterusnya untuk meter cluster pada Proton Exora menggunakan meter cluster jenis analog. Tapi hadir dengan TFT display yang kecil lah dekat bahagian tengah. Manakala untuk produk Azza hadir dengan meter cluster fully digital berukuran 7 inci, yang mana meter cluster pada produk Azza ni nampak lebih cantik dan lebih moden. So satu markah untuk produk Azza. Untuk bahagian steering, Proton Exora hanya menggunakan hydraulic power steering, manakala untuk produk Azza menggunakan electric power steering. So dekat sini Azza mendapat satu markah kerana menggunakan electric power steering. Dan seterusnya kita lihat pada sistem aircon kedua model ni. Proton Exora hadir dengan aircon dekat bahagian second and third row. Ini adalah merupakan kelebihan pada Proton Exora. Manakala untuk produk Azza hanya hadir aircon dekat bahagian second row saja. So dekat sini jelaslah penumpang yang duduk dekat Proton Exora lebih selesa. So satu markah untuk Proton Exora. Seterusnya kita lihat pada bahagian tempat duduk dan juga keluasan kabin. Pada Proton Exora menggunakan tempat duduk dengan kemasan fully leather, manakala untuk produk Azza hanya menggunakan material fabric sahaja. Disebabkan Proton Exora mempunyai panjang yang lebih berbanding dengan produk Azza, ini bermakna untuk bahagian third row pada Proton Exora lebih luas berbanding dengan produk Azza. So untuk bahagian tempat duduk dan juga keluasan kabin, Proton Exora lebih selesa berbanding dengan produk Azza. So satu markah untuk Proton Exora. Seterusnya kita lihat pada bahagian enjin. Untuk Proton Exora menggunakan enjin yang sama, iaitu 1.6 liter turbo, yang mana menghasilkan power output lebih kurang 140 PS dan juga 205 Nm of torque. Manakala untuk produk Azza menggunakan enjin 1.5 liter bukan turbo, yang mana menghasilkan power output 106 PS dan juga 130 Nm of torque. So daripada segi penggunaan enjin, untuk Proton Exora ni dia lebih power dan lebih berkuasa berbanding enjin yang terdapat pada produk Azza. So satu markah untuk produk Azza. Satu markah untuk Proton Exora. Dan untuk jenis transmisi yang digunakan pada kedua model ni menggunakan transmisi yang sama, iaitu CVT. Cumanya untuk produk Azza dia lain sikit CVT-nya. Dia menggunakan dual CVT, yang mana CVT-nya bukan semata-mata menggunakan belting pada bahagian gearbox, tapi terdapat juga mechanical yang kompleks pada bahagian gearbox, yang mana gearbox di CVT terdapat pada produk Azza ni lebih tahan lasak berbanding gearbox CVT yang terdapat pada Proton Exora. Satu markah untuk produk Azza. Kita lihat pula untuk fuel consumption. Kita dah sedia maklum lah, enjin Campro pada Proton Exora ni dia kuat minyak sikit kan, yang mana lebih kurang 8.1 liter per 100 km. Manakala untuk produk Azza lebih kurang 4.5 liter per 100 km.
Perbezaan separuh penyematan berbanding dengan Proton Exora. Ini menunjukkan Pro 2 Alza memang champion lah bab-bab fuel consumption ni. So, 1 markah untuk Pro 2 Alza. Seterusnya kita lihat bahagian ride and handling. Kedua model ni dia menggunakan setup suspension yang sama. Pada bahagian hadapan menggunakan setup McPherson. Manakala untuk bahagian belakang menggunakan torsion beam. Dan kedua model ni juga menggunakan front wheel drive. Walaupun kedua model ni menggunakan setup suspension yang sama, tapi kita dah sedia maklum ride and handling pada Proton ni kita tak boleh nak lawan lah. Sama juga terdapat pada Proton Exora. Ride and handling pada Proton Exora ni dia lebih sedap dan lebih mantap berbanding dengan Pro 2 Alza. So, 1 markah untuk Proton Exora. Seterusnya kita lihat pada bahagian safety system. Untuk Proton Exora 2022 ni masih sama, iaitu menggunakan 2 airbag saja. So, kurang-kurangnya bagilah 6 airbag kan. Dan terdapat juga ESC, ABS, EBD, reverse camera dan juga cruise control. Berbeza pula dengan Pro 2 Alza yang mana sistem keselamatannya lebih lengkap, lebih canggih dan lebih moden. Yang mana untuk Pro 2 Alza ni hadir dengan 6 airbag. Berbanding dengan Proton Exora tadi 2 airbag saja. Pro 2 Alza ni juga hadir dengan ABS, EBD, brake assist, hill start assist, VSC, rear parking sensor dan juga ASA 3.0 yang mana dilengkapi dengan pre-collision warning, pre-collision braking, pedal miss operation control, front departure alert, lane departure warning, lane departure prevention, auto high beam dan juga adaptive driving beam. So, untuk bahagian safety system ni kita tak boleh nak argue lagi lah. Pro 2 Alza ni memang champion buat safety system. So, 1 markah untuk Pro 2 Alza. Dan akhirnya untuk rumusan markah yang kita nilai berdasarkan pada 14 bahagian itu tadi, yang mana Proton Exora mencatat 6 markah, manakala untuk Pro 2 Alza mencatat markah tertinggi iaitu 8 markah. Perbezaan antara kedua model ni hanyalah 2 markah sahaja. Ini menunjukkan Proton Exora masih lagi relevan untuk kita beli. Walaupun Proton Exora ni dah lebih kurang 13 tahun berada dekat pasaran Malaysia. Tapi juara tetap juara, Pro 2 Alza tetap champion. So, apa pendapat korang? Korang setuju tak? Kalau korang ada pendapat lain, bolehlah komen dekat bawah. Sebelum tu, jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.